Apa dia Zionisme? Zionisme ini adalah satu sistem. Ini adalah first track, dia panggil perangkap-perangkap pertama ke arah menjerumus dan menjeratkan manusia masuk dalam sistem. Tapi hari ini ada manusia-manusia yang menyedari perangkap-perangkap ini. Ada manusia-manusia yang menyedari permainan-permainan dan percaturan ini, dan ada yang sebaliknya, menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raga mereka untuk diabdikan dan diperhambakan kepada golongan ini. Ada yang sanggup bekerja untuk golongan ini demi menjayakan falsafah Zionisme tadi. Akhir sekali apa yang jadi? Setiap kali musuh-musuh Islam melaksanakan satu-satu agenda, satu-satu program, satu-satu konspirasi, biasanya akan berlangsung dengan cemerlang dan jaya. Tetapi kadang-kadang terfikirkah kita, siapakah insan-insan dan individu-individu yang turut sama terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejayaan program-program, konspirasi-konspirasi ataupun agenda tadi? Mungkin ada sebahagiannya umat Islam sendiri dan penganut agama Islam itu sendiri. Kita tengok contoh apa yang berlaku beberapa hari ini, yaitu tentang pengumuman Presiden Amerika US Donald Trump tentang penguasaannya terhadap Baitul Maqdis. Dari satu sudut berkemungkinan mereka nak create satu benda, iaitu mereka nak tengok sejauh mana negara-negara ataupun wilayah-wilayah yang banyak ini akan terbahagi dan berpecah kepada 3 kelompok. Yang pertama, bila kita umum Baitul Maqdis ini milik Israel, kita nak tengok kumpulan mana, negara mana yang paling kuat menentang kita. Oh, senarai. Oh, ni kuat ni. Ni pun kuat juga ni. Ni pun berapi-rapi. Ni dah perlu pepandu punduk tala kat kita dah ni. Ni dah tentera dia dah atok dah ni. Ni kereta kebai awak keluar dah. Ni paling kuat lawan kita. Dia ada yang kedua tu sederhana. Ada time dia lawan, ada time semangat dia berkobar-kobar, ada time dia anggap tu isu biasa. Dan ada negara-negara yang langsung tak ambil tahu pun, tak mau ambil tahu pun isu ni. Seolah-olah dia duduk macam kelompok mana? Kelompok yang pertama tadi. Hang nak berperang pun jangan ganggu aku. Hang nak hancur pun jangan ganggu kami. Hang nak tembak pun jangan terkesan dengan kami. Hang nak bom pun kami tak termasuk. Sebenarnya isu-isu ni, sebenarnya Jerusalem, Baitul Maqdis ni tanah milik siapa? Yahudi claim dia lebih berhak. Yahudi dakwa dia lebih aula untuk bumi Baitul Maqdis. Benarkah tanah Jerusalem ataupun Baitul Maqdis Israel yang mereka duduki ini layak dan berhak untuk mereka? Itu yang mereka claim, bukan? Baik. Kalau kita tengok sejarah lebih awal, siapa sebenarnya penghuni paling awal duduk di bumi ini? Kalau ikut pakar-pakar arkeologi dan ahli-ahli sejarawan, lebih kurang 14,000 hingga 8,000 sebelum Masihi. Bumi ni, bumi yang bergolak sekarang, dihuni oleh satu bangsa yang dipanggil bangsa Nafutiyah. Bangsa Nafutiyah adalah antara bangsa yang dikenal pasti paling awal menghuni bumi ini. Kemudian bangsa ini mungkin lupus ataupun mengalami diaspora, penghijrahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain.
Kemudian pada tahun 5000 hingga 3000 sebelum Masihi, bumi ini dikenal pasti dihuni oleh orang-orang Kanaan. Dipanggil bumi Kanaan. Penduduk dia ialah orang-orang Kanaan. Sebab tu bila Nabi Allah Ibrahim meninggalkan bumi Babylon, dia berhijrah ke bumi ini digelar sebagai tanah Kanaan, bumi Kanaan, dan orang-orangnya disebut sebagai Kanaanit. Itu 5000 hingga 3000 sebelum Masihi. Itu yang asal. Kemudian bila duduk di situ 3000 hingga 2500 sebelum Masihi, datang satu lagi bangsa juga dari ketamadunan Mesopotamia yang disebut sebagai bangsa Amorik. Bangsa Amorik dululah bangsa yang telah menjajah bumi Babylon. Selepas peristiwa Nabi Allah Ibrahim dengan Namrus tu, bila Ibrahim dah tinggalkan bumi Babylon dan Namrus pun dah mati, dah meninggal, maka kerajaan ini mula diperangi oleh dua golongan, iaitu bangsa Ilam dan bangsa Amori. Kemudian bangsa Amori akibat berlaku kemarau yang panjang di bumi sana, mula melakukan penghijrahan ke bumi mana? Tanah Kanaan. Jadi waktu tu ada orang Kanaan, ada orang ada orang Amori. Dan dikatakan ada dua lagi suku, iaitu suku Yabusiyah dengan bangsa Finik. Finik ni juga disebut bangsa Fonisia. Baik, yang penting Kanaan, Amori, Yabusiyah. Yang betul-betul penghuni asal bumi Al-Aqsa tu bangsa Yabusiyah. Mereka ada satu kerajaan yang disebut kerajaan Yabus. Bahkan dalam sejarah mereka pernah membina hampir 119 kota. Masa mereka menetap dan menghuni di situ, kerajaan Yabusiyah, orang-orang Yabus ni. Kalau Finik atau Fonisia, mereka disebut Kanaan laut. Kanaan, Amori dengan Yabus disebut Kanaan darat. Finik atau Fonisia disebut Kanaan laut, sebab mereka duduk di persisiran Jordan Timur dengan Lebanon. Di situ ada lautan Mediterranean. Itulah dia orang-orang Fenisia yang digelar Kanaan laut. Orang-orang Fenisia inilah yang dulu mengajarkan kepada orang-orang dan manusia-manusia di tamadun Yunani purba. Yunani ada dua. Satu Yunani kuno, zaman kerajaan Mykenaya, zaman Raja Agamemnon, zaman kerajaan Troy dulu. Dulu saya pun ingat Troy itu epik, tapi tidak. Troy benar-benar terbukti kewujudan dia. Satu zaman Yunani kuno. Bila Mykenaya mula berpindah ke arah utara, dan ada sebahagian besar ahli-ahli sejarah menganggap orang-orang Mykenaya ini adalah asal-usul bangsa Etruskan, keturunan-keturunan orang-orang Itali. Jadi mari situ orang-orang Dorian. Orang-orang Dorian inilah yang baru jadi Yunani purba. Yang ni tak tahu apa. Orang-orang Fonisia lah yang pada masa tu digelar sebagai the greatest maritime. Orang yang cekap melayarkan perahu-perahu dan kapal mereka di lautan, berhijrah ke sini dan mengajarkan mereka. Lepas tu barulah 800 hingga 500 masih baru keluar nama-nama seperti Socrates, Aristotle, Plato tu barulah tu. Siapa yang menghidupkan tamadun mereka? Orang-orang Fonisia. Baca sejarah. Jadi duduk di situlah. Bila duduk di situ 1300 sebelum Masihi, datanglah orang-orang Filistin. Kita sebutlah ni Palestin. Bangsa ni disebut bangsa Filistin daripada pergunungan Ker dengan laut Aegean, lautan Mediterranean.
semenanjung Balkan dan Anatolia, disebut Asia Kecil. Kalau kita belajar buku sejarah dulu, dia sebut Transnzonia. Marilah geng Filistin duduk di sini. Itulah kelompok-kelompok awal yang ada. Barulah mari Nabi Allah Ibrahim pun duduk di situ. Sekali dengan orang Kan'an ada, orang Amori pun ada, orang Yabus pun ada, orang Fonisia pun ada, orang Filistin pun ada. Lalu beranak pinak. Ringkas cerita, isteri kedua dengan anak Ismail dihantar ke Mekah. Isteri tua, anak dia Nabi Allah Ishak, duduk di bumi ni lah. Sebab tu kita baca sirah, bangsa kaum Nabi Allah Ishak ialah bangsa Kan'an, sebab dia duduk di bumi Kan'an.